Sebenarnya angklung ni saya dah bercebur dalam angklung dari bukan 16 tahun. Jadi dalam 16 tahun tu macam-macam dugaan saya tempuh. Daripada mula tidak ada sambutan, lepas 3 tahun baru ada sambutan dari sekolah-sekolah. Ya, sekolah-sekolah dan swasta. Jadi angklung ni saya terangkan sedikit sebanyak tentang angklung. Angklung ni dibuat daripada buluh, ya, dibuat pada buluh dan kita ada dua angklung yang sini dipanggil tabung. Tabung ni kita ada dua, ada tiga dan ada empat. Masing-masing ada peranan dia, ya, untuk angklung ini. Jadi kalau tengok dalam angklung yang di belakang sana, kita ada kecil, ada yang besar. Mungkin ada yang tanya mengapa ada besar, ada yang kecil. Jadi kalau rendah tu, kalau yang kecil tu mana dia tinggilah nada dia. Kalau yang besar tu nada dia agak rendah. Ya, itu dia punya perbezaan dia. Jadi angklung ni kita pilih lagu-lagu Melayu, lagu-lagu Inggeris, lagu-lagu Cina, nak menunjukkan yang kita ni dengan lagu-lagu Cina kita boleh main angklung. Lagu-lagu India pun kita boleh main angklung. Apa-apa juga bangsa yang rasa lagu dia kita perlu main, kita boleh main, tak ada masalah. Mungkin Cina dia tengok angklung ni atau bangsa India dia ingat angklung ni untuk orang Melayu saja. Jadi bila kita terangkan, tunjukkan dia yang angklung ni boleh semua bangsa boleh main. Apa perbezaan antara angklung Malaysia dengan angklung Indonesia? Angklung Indonesia perbezaan dia sama, tapi segi nombor saya ubahkan nombor-nombor. Nombor-nombor daripada Indonesia lain sedikit. Dia sampai menggunakan nombor sampai 22, 23, 24, 25. Kita 1 sampai 7 saja. Ada tanda-tanda lain lah supaya senang kita buat cara kita. Supaya murid-murid dari sekolah tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, vocational dan universiti, kita buat nada yang kita buat nombor yang sama supaya bila kita kumpulkan mereka semua, katalah 200 orang ke, 400 orang, 500 orang ke, semua satu nombor. Mana nombor tu 1 sampai 7 saja. Tidak ada jauh pada itu. 23, 24 semua, 25 sampai 30 pun ada. Itu Indonesia. Jadi lagu-lagu yang kita nak main tu kalau kita boleh, memang saya tumpu pada lagu-lagu tradisional. Background dia, muzik dia daripada contoh kita ambil Kelantan punya, Dikir Barat, muzik Dikir Barat. Supaya kita buat lagu Cina, buat lagu Dikir Barat, dia punya background. Supaya kita nampak, bukan kita nampak yang ini muzik kita yang original lah kiranya. Ya, tidak perlu nak ikut cara Indonesia ataupun CD. Dia ada 3 cara untuk bermain. Pertama, kita main solo tapi tidak ada muzik. Yang kedua, kita boleh main -1. -1 makna kita gunakan CD, gunakan -1. Yang ketiga, kita boleh buat berkumpulan, assemble dengan alat-alat muzik tradisional. Macam gendang-gendang, bukan gendang-gendang Jawa tapi kita gendang-gendang daripada Kelantan, gunakan gong, macam-macam kita boleh gunakan untuk menunjukkan Malaysia punya angklung kelainan sikit daripada Indonesia. Begitu kita tengok macam gamelan contoh, gamelan ataupun cempuling. Cempuling pun kita boleh, background dia cempuling, kita main, lepas tu disupport di accompany by cempuling, kumpulan cempuling. Jadi kita boleh gantikan tu, macam muzik asli atau muzik Kelantan. Jadi kita jangan tonjolkan macam rentak-rentak yang daripada Indonesia. Begitu yang saya maksudkan lah. Saya tengok mula-mula masa kita muda-muda dulu, memang sekolah, memang banyak orang tahu tentang angklung. Sekarang ni lepas tu saya tengok, bila saya di Johor, saya tengok tidak ada, Johor ni tidak, angklung ni tidak ditonjolkan. Tidak ditonjol. Jadi saya cadang mengapa saya tak tumpukan angklung ni sepenuh masa.
Mana kita tumpukan angklung sebelum masa supaya bukan setakat di Johor saja, kita pergi mana-mana tempat kita introducekan angklung. Pasal orang tak tahu apa dia angklung. Ada angklung bila saya tunjuk pergi di airport sana tunjukkan angklung, dia kata angklung ni dibuat pada besi lah, kayu lah, macam-macam. Mana dia tak tahu apa dia angklung. Bukan cakap bangsa lain, bangsa Melayu pun tak tahu. Orang Melayu pun dia tak tahu apa angklung. Sama juga dengan gamelan dengan Cak Lempong. Orang tak tahu apa beza dia gamelan dengan Cak Lempong. Pasal dia boleh tengok gambar, dia tengok gambar lebih kurang sama je. Tapi bila dia dengar bunyi baru dia faham. So ini yang kita nak tegangkan ke public, untuk orang ramai supaya dia faham betul-betul apa dia angklung sebenarnya. Asal dia sebenarnya yang ini daripada Indonesia. Ya, kita tak ada kata kita pada ni. Tapi lagu di Indonesia, kita kat sini pun ada buat angklung juga. Bukan Indonesia saja. Tapi pada mulanya Malaysia bawa Indonesia punya apa tu yang nak buat angklung ni, orang daripada Indonesia belajar. Maksud dia bawa ke Johor, jadi dia belajar di sini. Orang Malaysia belajar di sini. Bila dah cukup masa, Indonesia balik, jadi orang Malaysia dapat belajar macam mana nak buat angklung. Bukan senang nak buat angklung ni. Ya, dia dapat belajar. So pada situ Johor tempat yang buat angklung. Satu tempat. Ya? Oh, ini tengok pun kalau tengok pada dekat, pada jauh memanglah tak tu, tapi tengok dekat-dekat lubang yang kecil-kecil ni. Oh, susah nak buat ni. Lubang ni kalau kita sendiri potong pun dapat terus ya. Kalau lubang kecil-kecil ni, lagi susah. Lagi ada yang kecil lagi. So jadi yang ini pakar yang buatlah, ya. Nada dia pun pakar yang buat. Macam kita pernah pergi di Indonesia dengan kumpulan angklung kita. Kita pergi di Indonesia sana pun kita ada sama-sama main dengan mereka. Ya. Okey, bukangan Sekarang ni sejak lepas 3 tahun saya mengajar solo, saya ada pekerja saya dan kerja dia cuma untuk mengajar angklung. Kerja saya lah untuk mengajar angklung dan kita ambil permanent staff untuk kenalkan angklung semua tempat. Kita main di KLCC, tempat yang besar-besar keseluruhan. Kita pergi di Terengganu, jelajah Malaysia, untuk kenalkan angklung. Jadi angklung ni sebenarnya saya mengajar 28 sekolah. Ya. Daripada sekolah tadika bagus, lepas tu sekolah rendah, sekolah menengah yang saya cakap tadi, sekolah vocational dan universiti, dan juga kadang-kadang kita tak percaya orang yang pekak dengan orang yang bisu pun boleh main angklung. Pasal saya takut nak mengajar, pasal saya belum lagi cuba mengajar, tapi memandangkan sekolah pendidikan Perak panggil, dia kata cuba. Perak panggil, cuba. Saya pergi kat Perak, saya cuba. Alhamdulillah. Budak-budak yang tak dengar, yang tak boleh bercakap, boleh main angklung. Saya isi satu keistimewaan lah, budak-budak kecil ni. Saya mengajar di sekolah lebih kurang dalam 5 sekolah mana? vocational. Bukan sekolah OKU. Di Kelang ada 3. Lepas tu di Subang Jaya ada 1. Lepas tu ada yang sebenarnya di Kajang pun ada. Di Ulu Langat. Semua OKU. Tapi OKU ni kita pilih yang OKU yang boleh lah. Bukan mana, walaupun tangan dia kadang stiff gitu, tapi dia boleh main. Jadi itu bagus istimewa dia. Itu orang-orang yang istimewa. Kita tak sangka dia boleh buat. Kalau di Malaysia ni kita sebenarnya buluh ni putih dengan buluh hitam. Ya. Buluh hitam ni sebenarnya susah nak cari, tapi di Indonesia memang banyak. Tapi orang Malaysia pun kita tak adalah nak sangat promote Indonesia, tapi segi buluh tu sini pun ada, tapi susah nak dapat. Sekarang ni baru kita nak gerakkan gunakan buluh hitam supaya nada dia lebih bagus. Ya, nada dia bunyi dia lebih bagus. Bila kita goncang tu bunyi dia bagus. Sungguh enaklah compare yang putih tu, ya. Sini. Ya, ada satu lagi yang gelap sikit. Itu bagus. Ya, gunakan kalau misalnya nak nyaring, kita gunakan selalu main solo, kita gunakan 3.
Ni digunakan tabung. Ni panggil tabung tadi kedua ketiga. Yang 4 tu kita gunakan sebagai chord. Macam orang gunakan C, gunakan satu je dah cukup. Kalau tidak yang ni kita gunakan C, kita guna 1, nombor 3, nombor 5. Itu C. Tapi kalau kita ada chord ya, kita gunakan C itu gunakan satu angklung saja. Itulah C. Maknanya 3 peranan tu satu orang main. Banyak sangatlah. Tapi saya harapkan macam sekolah-sekolah di Selangor ni supaya galakkan sekolah-sekolah daripada sekolah tadika sampai ke vocational university untuk adakan angklung di sekolah masing-masing. Tapi kena belilah. Kalau tak ada mampu beli, saya terpaksa bawa angklung saya sendiri pergi ke sekolah. Jadi bila saya bawa balik, diorang tak ada apa-apa latihan. Panggil, saya kena bawa lagi. Ya. Selangor memang banyaklah. Sekarang ni pun dah banyak dah. Tinggal lagi diorang tak tunjulkan. Kita tak tahu sekolah mana yang ada. Bila saya mengajar baru saya tahu sekolah ni ada bakat tapi dia tak mampu. Itu je yang saya harap sekolah-sekolah Selangor mampu ataupun dapat bantuan daripada kerajaan untuk mengadakan compulsory angklung sebagai mata pelajaran.